warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar tak? Boleh dengar? Suara anak? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana Allah telah mengizinkan kita untuk sampai ke tempat peperangan yang paling seru dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Quraisy begitu berdendam sangat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kata dendam kesumah yang ada dalam hati mereka, sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengadakan peperangan, yaitu di Jabal Uhud yang di belakang sana. Demi Allah, kenapa dinamakan Jabal Uhud? Uhud itu dalam berarti kata kita bersendiri, kerana gunung itu bersendiri, tidak berlapis-lapis. Jadi mereka kata itu adalah Uhud yang bermaksud bersendiri. Nah, ala kulli hal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita bahawasanya mereka nak menyerang Madinah, orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, arti kata lain, musyawarah dengan para sahabat itu artinya Rasulullah memilih untuk berada di dalam kota Madinah, yaitu berperang dengan orang Quraisy. Ini idea diterima juga oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kerana dia juga mempunyai idea yang sama. Namun kalau tak silap ana, orang-orang Ansar ada mencuba mengatakan bahawasanya kenapa tidak kita keluar daripada Madinah untuk bertemu dengan musuh kita di luar. Jadi rancangan ini ataupun apa yang rangsang diberikan oleh para sahabat Rasulullah terima, maka Rasulullah pakai baju besinya. Ada yang mengatakan 2 baju besi, 2 baju perang, dia menggunakan berlapis. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila dah pakai itu, orang-orang sahabat rasa macam bersedih lah, kerana tak ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka suruh Rasulullah pilihlah atau buat keputusan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, kalau seorang Nabi sudah memakai baju besinya untuk keluar berperang, takkan buka. Maka akhirnya mereka berangkat ke Uhud ni, Jabal Uhud. Nah, di antara mereka tu ada dekat 1,000 orang. 1,000 orang, sedangkan orang Quraisy ada 3,000. Kalau kita bandingkan peperangan Uhud itu berlaku antara 3 lawan 1, begitu besarnya golongan orang-orang Quraisy. Nah, golongan orang-orang mukmin terdiri daripada Abdullah bin Ubay bin Salul punya kelompok, dan terdiri juga orang Aus, orang Azraj, dan orang Muhajirin. Nah, ketika mereka berjalan sampai ke satu tempat, nama tempat tu Wadah. Nama tempat tu Wadah. Beliau bertemu dengan 600 prajurit, yang mana temannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mereka daripada golongan Yahudi. Maka Rasulullah kata, apakah mereka sudah masuk Islam?
Mereka menjawab tidak. Jadi Rasulullah menolak mereka untuk bersama untuk memperjuangkan tanah Madinah. Maka terus Rasulullah berjalan menuju satu kawasan bernama Souq. Di kawasan inilah terjadi satu pembilutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana beliau keluar daripada prajurit 1000 tadi, tinggallah 700 orang. Apa alasan dia keluar? Alasan dia senang je. Dia kata bahawasanya perang tak akan terjadi. Padahal dia geram juga dengan Rasulullah kerana tidak mengambil pandangan beliau untuk duduk di dalam kota Mekah, untuk duduk di dalam kota Madinah buat peperangan. Maka akhirnya banyak juga yang mengikut Ubaidah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka keluar about 300 people. So Rasulullah tinggal berapa? 600 orang. Dalam perjalanan sampai satu tempat yang dinamakan Shekhan. Shekhan tu maksudnya orang tua, dua orang tua yang tinggal di situ lah. Sampai di situ ada pemuda-pemuda yang nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemuda-pemuda itu tidak diizinkan Rasulullah kerana bawah umur 14 tahun. Korang bayangkanlah 14 tahun bagaimana kita? Mereka tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada, kalau tak silap ana, Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit dan sebagainya lah, nama-nama yang ada ketika itu. Ada sejarah mengatakan mereka 14 orang. Mereka tak dapat ikut kerana bawah umur. Mereka begitu semangat nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka bawah umur. Jadi mereka tak dapat langkah untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berangkat sampai ke Uhud. Dan di Uhud tu beliau mentadbir dengan baik. Beliau meletakkan di Jabal Rumah. Jabal Rumah tu gunung yang pemanah. Jabal Rumah ni gunung pemanah. Nah, gunung pemanah ni diketuai oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Kalau tak silap anak, kalau salah tolong betulkan nama-nama tu. Abdullah bin Zubair. Beliau adalah ketua pemanah sebanyak 50 orang. Dan Rasulullah pesan pada diorang, pesan baik-baik. Aku menang, aku kalah, korang jangan turun. Aku menang ataupun kalah, korang jangan turun. Tapi pemanah tu, ini kan cerita pasal perut kita dah lapar kan. Ini kan cerita bila Rasulullah sudah bersemangat dengan para sahabat menentang para orang-orang Quraisy sehingga mendapat kemenangan. Tapi pemanah yang ada di situ melihat keadaan situasi orang-orang Islam mendapat kemenangan, bermakna banyak ghanimah. Jadi mereka terpukau dengan ghanimah. Memang kita tak nafikan kalau kita ni duit boleh apa? Boleh gelapkan mata kita. Korang semua ada duit kan? Ada ke tak ada? Semua jawablah, ada ke tak ada? Kalau ada ke sana. Nanti gelap mata. Tahu tak apa. Jadi mereka tu turun untuk mengambil ghanimah, tapi ditahan oleh Abdullah bin Zubair.
ada dekat 9 orang, dalam sejarah mengatakan 9 atau 10 dalam atas Jabal Rumah. Nah, mereka pun turun mengambil ghanimah. Di sinilah peluangnya Khalid bin Walid. Semasa itu belum lagi Islam. Mereka mendatangi dari belakang dan mereka menghapuskan orang-orang yang di atas, termasuk Abdullah bin Zubair, terhapus di tangan tentera Khalid bin Walid, dan mereka dapat melempar tombak dan sebagainya, hinggalah keadaan Rasulullah yang teruk. Kalau kita nak bayangkan, memang kita tak dapat bayangkan lukanya parah kerana peperangan, sehingga ada orang yang kata dia dah meninggal dan sebagainya. Kita pendekkan cerita, ada satu sosok wanita. Nusaibah binti Ka'ab, satu sosok perempuan. Agak-agak perempuan sini boleh perang tak? Boleh perang Itu satu sosok perempuan. Ceritakan pendekkan, sosok perempuan ini sangat berani menempuh peperangan. Nusaibah binti Ka'ab. Nah, Nusaibah binti Ka'ab ni adalah seseorang yang membantu Rasulullah di baris hadapan, membantu untuk mengobat luka parah dan sebagainya. Tapi bila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah, beliau terus jadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang siapa yang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa seorang wanita. Siapa namanya? Nusaibah binti Ka'ab. Begitu berani sekali wanita tersebut untuk menjadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perisai Rasulullah bukan dia seorang, banyak lagi. Tetapi dia punya nama tu memang very very popular dalam peperangan Uhud. Dan beliau tak mati ketika itu, tapi beliau luka parah sehingga lehernya ada yang terkena pada pedang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh anaknya untuk membersihkan luka si ibu dan berdoa. Doanya apa? Mudah-mudahan anak dan Nusaibah bersama aku di syurga. Wallah. Hebat Nusaibah, seorang wanita. Nah, ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang betul tidak dapat menandingi kerana kesilapan saudara-saudara kita di Jabal Rumah. Nah, dari masalah itu tumpasnya 70 prajurit dalam peperangan Khaybar. Yang korang boleh tengok nanti, insya-Allah sebentar lagi ada di sana. Tapi kubur dia melata je. Kita tak nampak dia punya. Tak tahu ni nisan Ustaz. Tak ada melata je, tak ada ni nisan lagi. Tapi diorang dapat pagar. Jadi di sinilah tempat peperangan tersebut berlaku, sehingga mereka lari, mereka berpisah sampai kita kan ada pergi ke Hamra Asad. Betul kan? Itu peperangan selepasnya Uhud, kerana mereka nak kejarnya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menggigil juga. Ini bukan calang-calang. Dah luka parah pun mengejar orang. Betul kan? Jadi dorang tak berani fikir dua kali. Stay tempat Quraisy, stay tempat Kota Mekah, sudah. Jadi itulah
Apa inspirasi yang kita boleh dapat? Peperangan Uhud ni, sehingga Jabal Uhud ni dalam riwayat satu hadis, dia suka pada kita, kita suka pada dia. Dan lagi satu yang batuk berlaku. Lagi satu yang paling baik sekali, kalau anda masuk syurga, insya-Allah anda boleh nampak gunung Uhud. Kerana dikatakan dalam riwayat gunung Uhud akan salah satu daripada gunung yang akan ada di dalam syurga. Wallahu alam. Okey, mudah-mudahan kita datang semangat untuk memperjuangkan Islam dalam kehidupan kita, kerana kita diberikan peringatan tentang peperangan Uhud yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada kita betapa mereka Rasulullah sendiri mendapat luka parah dalam peperangan tersebut kerana satu je, tidak taat kepada Rasulullah punya perintah. Atiullah wa atiur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah tu contoh yang baik. Kerana Allah menggunakan perkataan laqad, la tu demi, qad tu sungguhnya. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil tahqiq. Tahqiq tu sesungguhnya. Sudah ada dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik, contoh yang baik, contoh yang boleh kita ikut. Kerana itulah kita mengikut sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada kita bahawasanya perjuangan mereka selama 23 tahun untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, kita mengambil senang dan mudah saat ini. Saat ini tidak kita fikirkan tentang kehebatan para sahabat untuk memperjuangkan jas kalimah la ilaha illallah. Jadi dari situ kita ambillah peduli tentang sejarah-sejarah ini. Mudah-mudahan dia memberkati hidup kita dan memperangsangkan hidup kita dalam mengambil Islam sebagai agama kita. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari Islam selain agamanya, maka dia di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang rugi. Begitulah keindahannya Islam ini yang telah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beringat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang boleh anda sampaikan. Ada tambahan? Okey. Assalamualaikum. Dan nak tambahkan dari segi sejarah, practicality, peperangan terjadi di sini. Jadi kaum Quraisy berhadap dengan kaum Muslimin daripada daerah sana. So 50 orang pemanah yang ditugaskan di sini untuk defend dia punya flank attack daripada wadi itu. So di sana ada macam wadi ni ke river, dia ada river tu. So bila pemanah tu 40 daripada mereka dah turun untuk mendapatkan harta khazanah yang seolah-olah Islam telah menang, baru Khalid bin Walid menyerang daripada belakang sana. Jadi orang Islam dikepung daripada both side. Asal peperangan di sini dan matinya syuhada pun di Masjid Syuhada ini. Tapi pada Tasarana 600 Hijri ataupun pada beberapa ratus tahun kemudian ada satu banjir besar. Maka bila banjir besar itu berlaku, tertimbullah sebahagian anggota-anggota mayat ni yang kemudian mereka mengalihkan ke area sini yang baru ni. Okey, terima kasih Itu Masjid. dari segi konteks tempat-tempat lah yang anda nak sampaikan. Kedua, anda nak sampaikan adalah ganjaran apa yang kita dapat mengenai kesinambungannya Gunung Uhud. Gunung Uhud ni sebesar dalam 6 ke 8 km. Dan gunung ni antum boleh lihat bila antum keluar daripada Masjid Nabawi daripada belakang.
yang gunung yang antum lihat directly in front tu adalah Gunung Uhud. Dan pahala Gunung Uhud ni, pahala solat jenazah. Ada riwayat mengatakan bahawa pahala solat jenazah dan mengiringkan jenazah adalah 2 qirat. 2 qirat daripada maka sahabat Rasulullah SAW. Apakah itu 2 qirat? 1 qirat itu sebesar Gunung Uhud. Dan so 2 qirat tu 2 kali ganda besarnya Gunung Uhud pahalanya. Jadi janganlah kita melepaskan opportunity, melepaskan peluang untuk melakukan solat jenazah di sini maupun di Singapura. Kalau kita solat, sebagian ulama mengatakan kalau kita solat jenazah satu qirat. Kalau kita usung jenazah hingga ke kuburan, lagi 1 qirat. Komplit dah 2 qirat. Jadi ini antara salah satu pengajaran yang kita dapat lihat daripada peristiwa ini dan juga kawasan ini. Okey, anda lupa nak kasih tahu berlakunya peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Kalau tak silap anda di dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal. Orang semua pergi berperang. Kita hari raya bulan Syawal 1 bulan. Itu kan? Mungkin beza lah. Lepas kita kata kenikmatan kita dapat di dalam tahun ini sekarang ni sangat banyak. Tapi berjuang para sahabat dulunya mencari mencari kemenangan dan kemenangan itu sudah dicapai dan sekarang ini kita sudah mendapat kenikmatan yang banyak. Jadi janganlah kita lupa daratan. Kita ingatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur apa yang diberikan kepada kita, tapi terus mencari insya-Allah. Tapi jangan kita melepaskan diri kita daripada amalan-amalan yang telah diamalkan kepada kita, telah diperintah kepada kita. Baiklah, Ustaz Ismail sudah tunduk dia. Ini jadi kita dah Jangan turun Ustaz, jangan turun. Nanti kelap mata. Okey. Jadi kita akan melawat daerah sini, Masjid Uhud dan makamnya insya-Allah mungkin diberikan Ustaz Ismail memberikan dalam